indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit yang terbentang luas, tiada pengawalan dan pengakhirannya. Desiran ombak yang mengkagumkan di lautan yang membiru. Alam flora dan fauna sebagai sumber keperluan asas manusia. Begitulah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang maha agung. Oleh itu, sebagai hamba-Nya, kewajipan mengimani Allah yang bersifat Al-Wahid itu adalah satu tuntutan kepada semua manusia di alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Ustazah doakan semua berada dalam keadaan sihat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Wahid, iaitu Allah yang Maha Esa. Bertepatan hari ini kita akan mengulas dan mempelajari tajuk ini. Semoga semua pelajar dapat memberi tumpuan. Alhamdulillah, mari kita teruskan pembelajaran kita hari ini dalam bidang Al-Quran, pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2, dalam tajuk Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Diharap semua pelajar memberi tumpuan kepada penerangan Ustazah nanti. Alhamdulillah, mari kita teruskan. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, kita membaca ayat ke-18 surah Ali Imran. Yang kedua, mengetahui maksud ayat. Yang ketiga, menghafaz ayat ke-18 surah Ali Imran. Yang keempat, menyatakan intisari ayat. Yang kelima, menyatakan Allah Maha Esa. Yang keenam, menjelaskan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Subhanallah. Baik anak-anak sekalian, mari kita baca ayat dengan betul dan bertajwid surah Ali Imran ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baiklah, maksud ayat. Mari kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang mentadbir dengan penuh keadilan. Para malaikat, orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat ke-18. Baiklah anak-anak sekalian, surah ini merupakan ayat hafazan bagi tingkatan 2. Ustazah harap semua pelajar dapat menghafaznya dengan baik dan insya-Allah Ustazah akan mentasmiknya nanti. Untuk memudahkan hafazan, para pelajar boleh membaca kalimah-kalimah pendek ini berulang-ulang kali agar mudah mengingatinya. Alhamdulillah, mari kita lihat intisari ayat ini. Intisari yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keesaan, keagungan dan kebijaksanaan kepada seluruh makhluk. Yang kedua, para malaikat dan orang yang berilmu mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari ayat yang ketiga, Allah menjelaskan bahawa Dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. Intisari ayat yang keempat,
Bukti dan dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, Al-Wahid, yang bermaksud Allah Maha Esa. Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala meliputi zat, sifat dan af'alnya. Apakah yang dimaksudkan Allah Maha Esa pada zatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Esanya Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zat, iaitu Allah tidak ada perkongsian dalam memerintah dan mentadbir seluruh alam, malah seluruh urusan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika terdapat lebih daripada satu Tuhan, sudah tentu bumi dan langit akan binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik Arash, daripada apa yang mereka sifatkan. Maksud ayat ke-22 surah Al-Anbiya. Sekiranya terdapat banyak Tuhan, sudah tentu setiap Tuhan mempunyai kuasa dan kehendak masing-masing. Ada yang ingin menurunkan hujan, ada yang tidak. Akhirnya, bumi akan hancur. Baiklah, esanya Allah pada af'alnya, iaitu perbuatan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyerupai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahajalah yang memberikan rezeki, menentukan waktu siang dan malam dan sebagainya. Seterusnya, esanya Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, berbeza dengan makhluk yang bersifat lemah. Kita manusia yang sangat lemah berhajat kepada Allah dalam setiap perkara. Justru itu, kita hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah supaya kita mendapat kasih sayang dan keredaan daripada Allah. Masya Allah. Larangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran ayat ke-18 dalam kalimah annahu la ilaha illa huwa, yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ayat tersebut jelas menunjukkan umat Islam dilarang menyekutukan Allah kerana ia dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah sekiranya tidak bertaubat nasuha. Sebagai contoh perbuatan yang menyekutukan Allah ialah menyembah berhala, mempercayai bomoh dan mempercayai tangkal. Penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana di dalam kalimah Al-Azizul Hakim, yang bermaksud Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bukti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana: yang pertama, penciptaan cap jari manusia yang pelbagai bentuk dan tidak berubah sepanjang hayat. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis dan menyerap air. Bukti yang ketiga pula, penciptaan air laut yang masin dan air sungai yang tawar. Adakah kita manusia biasa mampu melaksanakannya? Bingkisan ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Masya Allah, banyaknya kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan latihan. Pelajar perlu mencari maklumat sebab turun ayat ke-18 surah Ali Imran daripada beberapa kitab tafsir melalui internet sahaja. Baiklah, kita akan bincang jawapannya nanti. Alhamdulillah, kita berada di akhir pembelajaran. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih atas tontonan anda dan jangan lupa untuk like, share and subscribe. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.